على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. Yang berbahagia Tuan Imam Bilal, pegawai masjid Saf Jatuhan Kuasa Masjid Asy-Syuhada Pelda Bersiar, Ustazah, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia dan pemberian daripada dia semata-mata menyebabkan dapat kita wujud atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dia beri pula kita nikmat Islam melalui mak ayah kita Islam. Alhamdulillah. Dia beri lagi kita nikmat boleh dalam keadaan taat ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Dia beri lagi kat kita nikmat berterusan untuk taat, ada keinginan untuk nak belajar dan memahami ajaran-ajaran Islam ni agar kita faham betul-betul bagaimana perjalanan Islam, perjalanan iman, perjalanan ihsan, agar kita ni bukan saja Islam yang ikutan, tapi Islam yang kita boleh taat di atas dasar kenal Tuhan. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita kesihatan, kelapangan masa, dipertemukan kita pada malam ini dan diberikan kita kelapangan setelah sedikit disempitkan masa kita dengan peristiwa yang kita pun masih dalam keadaan berjaga-jaga, bahkan tak berapa hari lagi ketat daripada apa yang sedia ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayat yang kita untuk terus taat, untuk makin semangat untuk belajar, memahami pelajaran agama, makin nak taat pada dia daripada semasa ke semasa, makin mentauhidkan dia, makin menjadikan dia matlamat kita, makin nak hidup dengan mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Alhamdulillah. Lebih lagi syukur kita malam ni dapat kumpul dan saya dipanggil untuk datang ke Masjid Asy-Syuhada ni. Saya tak ingat dah pernah hadir sini. Pernah hadir sekali tak masa buat program imam-imam dulu lah. Rasa pernah hadir. Jadi kali kedua lah rasanya hadir ni. Saja-saja hadir rasa tak juga, pasal nak masuk ke dalam Felda ni susah sikit kan. Jadi kali kedua pernah hadir. Mohon maaf lah ramai tak kenal, walaupun tuan-tuan mungkin kenal saya, tapi dah jarang hadir, tak pernah hadir tu kadang memang tak kenal. Yang duk jumpa hari-hari pun kadang kalau tak perhati tak kenal juga. Kenal muka nama tak kenal. Maaf di atas
tak ada nak berkenalan dengan tuan-tuan tu. Macam mana pun syukur kita dapat berkumpul malam ni di atas program untuk terus nak belajar memahami perjalanan agama ni. Khas malam ni bicara sempurna kita pun esok dah Khamis, Jumaat Raya, ibadat terdekat kita ni korban lah. Jadi insyaAllah malam ni kita bicara bab itu. Dan rasanya sebelum mula ni pasal kita memang dalam PKP lagi kan, sembahyang pun disuruh ada jarak sosial, tapi dia suruh 1 meter je, bukan 100 meter. Can you understand me? Alhamdulillah. Tuan faham saya juga? Tuan-tuan ni berapa meter ni? Jadi kalau tuan-tuan ada sakit pinggang, tak bersandar, kalau terlentang ke belakang, saya tak kata apa dah tu. Jadi pastikan tuan-tuan jangan jarak sampai 10 meter, 20 meter lah. Kalau 2-3 meter tu munasabah juga kan. Pasal kalau tuan-tuan dekat sangat lagi, benda-benda itu sakit tengkuk pula lagi dalam majlis. Jadi mari datang ke depan sikit lah. Tuan-tuan datang ke depan ni bukan atas pasal majlis saya. Saya tak ada apa-apa. Saya makhluk hina kan. Tak ada apa nilaian. Tapi majlis ni bukan majlis kita, bukan majlis saya pun. Rumah ni pun bukan rumah kita. Atau istilahnya rumah Allah. Bila rumah Allah, sikit saya nak guna bahasa COVID ni, ikut SOP Allah ke ikut SOP kita? Pandai. Alhamdulillah, mujur tuan-tuan, mengertilah. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan ikut SOP tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan buat macam rumah tuan-tuan. Rumah tuan-tuan ikut tuan-tuan lah. Nak menalentang ke, nak barin ke, nak sambil makan ke, sambil minum ke, nak kepik bini sebelah ke. Kasar sikit tu kan, sorry. Saya tak kisah tu rumah tuan-tuan, dia rumah mikir sendiri. Ini bukan rumah saya pun, bukan rumah tuan-tuan pun tuan-tuan. Bukan. Kalau tuan-tuan imam ke, pengurusi masjid ni pun, tuan-tuan hanya sebagai pemegang amanah mengurus masjid aja. Itu je. Bukan ni masjid aku, kutuk nak buat apa weh. Bukan. Bukan yang tu. Jadi maaflah awak-awak berkasar bahasa sikit dan terpaksa panggil tuan-tuan ke depan tu. Dan tuan-tuan bergerak tu sikit pun tuan-tuan tak rugi. Dan memang tak rugi pun tuan. Kita ni semakin kita taat pada Allah Ta'ala, kita ke arah Allah Ta'ala sejengkal. Macam tu kot sebut dalam hadis, man atani shibran ataitu zira'an. Siapa yang datang kepada aku sejengkal, aku datang kepada dia sehasta. Maksudnya apa? Walaupun usaha kerdil kita buat ni, tengok melangkah ke depan sikit aja. Wih, jangan main-main tu. Nisbah Allah, dengan sebab kita buat usaha yang kerdil ni, dia dengan rahmat dia, dengan sebab kita usaha untuk ke dia, dia akan buka pintu hati kita yang kita pun tak sedar apa yang kita dah dapat daripada limpah kurnia dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makin memberikan kurniaan demi kurniaan khasnya, limpah kurnia dalam bab kebatinan ini. Pasal taat kita yang zahir ni, pada dasarnya kita lahir daripada kalangan orang Islam ni, alhamdulillah adalah. Cuma bila kita tak belajar bersungguh-sungguh, tak berjumpa dengan buku dengan ruah je, macam tu kot. Maksudnya kita tak bertemu dengan guru yang memang benar-benar boleh bawa kita pada jalan Allah Ta'ala. Walaupun kita dalam keadaan taat zahir, tapi hati kita derhaka. Batin kita, saya tadi sebab je. Jasad kita taat, batin kita derhaka. Walaupun sujud sembah Allah Ta'ala, kita tak kenal dia, kita tak peduli ke dia. Bahkan semayang kita dengan semayang kanak-kanak tak ada beza. Kanak-kanak semayang, kita semayang, dia pun sujud, kita sujud, kita takbir, kita takbir, dia rokok, kita rokok. Tapi rupanya sama kita dengan dia. Dari sudut apa? Dia lalai, kita pun lalai. Dia tak balik, kita pun tak balik tak. Tak mana tak balik. Batin kita tak balik. Lalainya dia macam tu, lalainya kita. Masalah kita ni. Sepatutnya makin meningkat umur kita, makin hilang lalai kita dengan Allah Ta'ala. Makin kita sedar dengan Allah Ta'ala, makin yakin dengan Allah Ta'ala. Itu sepatutnya hal yang ada pada kita. Mudah-mudahan majlis yang macam ni, Allah Ta'ala dia lembutkan hati kita,
Dan bagi kita boleh ada rasa kesan dalam hati sebut Allah, Rasul, buat taat ni, boleh rasa kehambaan diri, kepatuhan, ketaatan kita datang daripada hati sanubari, bukan daripada warisan yang telah kita dapati. Mudah-mudahan memang Allah Ta'ala realisasikan apa yang saya sebut ni. Majlis baik, dan apa yang saya sebut tu tiada lain melainkan sebagai doa kita dengan sepanda majlis yang baik ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pertemuan malam ni, kalau ada soal jawab nanti saya akan bagi ruang untuk tuan-tuan bertanya atas isu kita bicara ni. Saya pun rasanya tak tahulah tuan-tuan diwar-warkan ataupun tidak tentang akan hadirnya saya ke sini dia tak tajuk tentang ibadah korban Idul Adha ni. Tapi perbincangan kita situlah. Jadi kalau ada penjelasan saya ni yang mungkin ada mungkin soalan ataupun tak sama dengan tuan-tuan ataupun adalah macam tu kot, boleh bertanya. Saya boleh jawab, saya jawab. Mana saya tak boleh, saya silent je lah. Pertama rasanya yang terdekat sebelum cerita bab korban apa ni, saya esok dah hari Arafah 9 Zulhijjah. Kaedah kita nak kira Arafah ke Zulhijjah ke hari ada Adha ke, hari ni Tarwiyah ke, dia bukan kira Mekah tapi kira setempat. Yang tu bagi betul tu. Yang ni pun kena ada silap faham kat kita. Ada orang raya mesti ikut Mekah tadi. Mekah raya Jumaat, aku mesti raya Jumaat. Bukan gitu. Kaedah hari raya, kaedah semayang, kaedah puasa, dia adalah berdasarkan waktu setempat kita. Takkan kita semayang pun nak tengok Mekah. Kaabah kena tengok Kaabah. Nak tengok kiblat betul kena tengok Kaabah. Tapi nak tengok waktu Zuhur, tak boleh tengok Zuhur di Mekah, kita Zuhur. Bumi kita bukan rata, bumi kita bulat. Jadi kita dah malam ni, orang siang. Yang tu kot kan, boleh faham saya sebut kan. Pasal yang ni pun ada juga salah faham dalam masyarakat kita dalam memahami ibadat-ibadat macam ni. Memang ada masalah. Pengalaman saya lah memang ada masalah dalam bab ni. Satu, kena belajar. Bila kita tak belajar ni, kita akan istilahnya dibuai mengikut masyarakat, netizen, pandangan-pandangan yang bukan berdasarkan apa tutup guru ahli ulama kita cerita, ambil daripada sumber panduan kita, Quran, hadis, ijma', qiyas, dan kita dah dimudahkan oleh para ulama untuk memahami perjalanan agama ni dengan kitab-kitab fiqh yang telah diselesaikan masalah fiqh. Itu juga bab akidah, dalam bab akidah, juga dalam tasawuf, dalam kitab tasawuf. Wajib menuntut ilmu lah, khasnya bab akidah tu. Jadi yang terdekat dalam bab ni, kalau esok ialah atas nama hari Arafah, ada sunat puasa lah. Tuan-tuan tak puasa hari ni pun, esok puasa lah. Tak puasa pun, enggak, saya sebut sikit, sunat, tak adalah berdosa. Tapi setahun sekali je, macam lepas peluang tu tak. Kalau saya sebut gini, kalau ada orang jual handset lah dekat Pekan Gerik tu, iPhone 11 dia jual 500 saja. Esok tuan-tuan tak ada duit, melepas lah, contoh lah kan. Tapi iPhone 11 ni, tuan-tuan kalau dah berumur ni tak heran aku kata ini iPhone tahu tak kena kat saya bagi contoh tu tak. Pasal orang lama dia bukan gaduh handset ni, tapi saya nak bagi contoh. Maksudnya kalau ada berharga bagi tawaran, macam mana? Kalau melepas macam mana? Rugi tak? Rugi. Tanya, duit ada tak simpanan dalam 1000 ada tak? Tak ada. Mohong. Ui, sedapnya. Kalau ada, tuan-tuan kata tak ada, mohong lah. Itu boleh tak sepatutnya buat korban? Boleh. Tapi tak pernah buat korban pun ada. Dengar saya sebut, bukan wajib pun, sunat. Satu pahaman yang kena betul juga ialah kita ni walaupun dah buat fardu, kita tak diajar dengan hanya memada dengan fardu. Bahkan atas para ulama kita ajar apa dia? Kalau boleh nak junjung semua perintah Allah Ta'ala sekalipun yang sunat. Nak junjung semua perintah Allah Ta'ala sekalipun yang sunat. Bahkan sampai tak ada perkara yang sunat yang memang yang ni adalah ibadat yang Allah Ta'ala syariat dan suruh kat kita, dan kita ada masa lagi, ada kelapangan lagi, lepas tu kita nak buat lebih lagi daripada apa yang dia dah suruh dengan nisbah hak fardu dengan hak sunat.
Ni jiwa orang iman. Ni jiwa orang ada hati dengan Allah Ta'ala. Macam tu kan. Orang yang hidup hati dia dengan Allah Ta'ala, ni perasaan dia sepatutnya. Kalau kita dengan buat fardu saja dah rasa memada, saya ngaji Tok Guru ada sebut macam ni sikit. Tak rasa memada tu kan. Siapa yang meniaga hanya dapat modal saja, dia seronok. Cukup dah. Ada tak? Katakan? Rugi ke? Dapat modal lah. Ayat tu sedap kan. Orang biasa meniaga dia tahu kan. Modal RM10, jual dapat RM10 je. Macam mana? Letih buat kerja kan. Macam kita sembahyang fardu ni modal. Jadi nak untung apa? Kena bangun. Yang tu kot. Yang tu pun sekadar sekali lalu untuk menunjukkan apa jiwa yang ada, kena ada pada kita. Hatta kalau dengar, kalau ulama kita sebut di atas prinsip yang kena ada kita untuk menzahirkan kehambaan diri. Macam mana? Dah taat gila, taat. Quran, sembahyang sunat ni habis main sunat dah. Malam tu habis dah sembahyang hajat, witir. Witir pun bukan 3, bukan 5, 7, 11 kan. Habis sembahyang hajat, habis semua apa semua sembahyang. Sembahyang yang bernama dan yang ada nama semua habis dah. Buat apa tak? Sembahyang mutlak tak? Sembahyang. Dah taat macam tu pun, ya Allah, takat ni je aku boleh buat. Ni jiwa orang mukmin, jiwa orang yang saya kenal siapa Allah Ta'ala dan siapa diri kita ni sebagai hamba ni perasaan sepatutnya. Tuan-tuan, jauh lagi lah nak duduk kedudukan tu. Saya tak kata tuan-tuan ni, saya sebut saya lah. Tak adalah nak sembahyang ba'di Isyak pun punyalah lihat. Nak bangun sebelum subuh pun punyalah lihat. Nak buat witir 3 rakaat pun Allah letih sak buat tenggelam timbul. Tu pun bila boleh buat sembahyang tahajud sekali macam mana? Bangun tu. Semua orang tak bangun lagi. Aku seorang je bangun. Tak boleh harap anak-anak aku. Bangun bersama macam tu. Hancur juga tuan-tuan. Kau tak kenal limpah kurnia Allah Ta'ala bukan untuk kau bangga dan rasa takjub, ujub dengan kagum dengan kebolehan kita untuk taat. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Allah Ta'ala perintah kan kat Rasulullah bagi tahu kat orang sahabat semua apa dia, dengan limpah kurnia dan pemberian daripada Allah Ta'ala inilah hendaklah kamu seronok. Seronok apa? Seronok Allah bagi kata alhamdulillah. Waktu buat macam mana? Bagi orang lain pun dapat tumpang seronok kita dapat. Sekali lalu lah. So, sekali-sekali mari tiba-tiba cerita buat korban tak kena juga kan. Tadi saya sebut lagi tuan-tuan cirit pula dengan korban kan. Yang tu pun saya sebut lah tadi kan. Tiba-tiba saya nak suruh tuan-tuan korban, tuan-tuan tak korban, Nabi tak mengaku umat. Oh jenuh kan. Saya tak maulah cerita macam tu. Memang tak kena pun cerita gitu. Macam nak sebut dengan hukum fiqh yang dah ada, dia sunat. Bahkan atas nama korban ni dia sunat muakkad. Apa sunat muakkad ni? Saya ngaji Tok Guru sebut, kata dia sunat muakkad ni mudah nak faham. Tuan-tuan tak buat korban ni, sedangkan tuan-tuan boleh buat korban, dia hukum macam tuan-tuan tak sembahyang raya. Tak sembahyang raya. Kenapa? Mak rempit pun sembahyang raya tu. Jangan buat masalah. Mak ganja pun sembahyang raya. Orang tak pernah sembahyang Jumaat pun sembahyang raya datang. Walaupun ada yang tak datang langsung, sembahyang raya pun tak datang tu. Saya ralat tu. Tuan-tuan ada duit buat korban, tak buat korban, tuan-tuan macam tak sembahyang raya. Tak sembahyang raya ralat tak? Tak sembahyang Jumaat lagi ralat. Tapi dah PKP tu lain hal. Ada darurah yang menyebabkan kita tak boleh nak buat, itu lain hal. Tapi ada azam nak buat tu, semangat nak ada tu. Macam mana kita pergi sembahyang jemaah, tak boleh pergi sembahyang jemaah pun, macam pergi jemaah duduk di rumah, awal-awal dah siap, kita lah azan, kita qamat, panggil anak bini berjemaah. Macam mana kita jemaah masjid, selalu kita makmum je. Lepas tu PKP buat apa? Kita imam, kita Bilal, kita qamat, kita imam. Dah anak-anak tak boleh harap, kita je yang boleh. Kalau anak-anak yang ada bagi tugasan, kau Bilal, ni azan, ni imam, ni tarawih, ni imam siang, ni imam malam, susul lah. Janganlah bini pula jadi imam, itu melawak punya weh. Okey. Kalau tuan-tuan tu pun tak boleh, apa maksudnya ni? Maksudnya semayang selalu jadi duk makmum sampai mati pun mentabat makmum je. Ada hikmah tu.
Jadi PKP tu siapa? Nak tengok boleh tak jadi imam? Imam untuk isteri pun tak pernah semua hidup rupanya. PKP baru jadi imam. Tarawih pun rupanya sabit sembahyang jemaah ada kat masjid, ada tarawih, baru tarawih. Duduk kat rumah seorang-seorang tak pernah tarawih. Astagfirullah. Ya kan? Saya nak cerita apa ni? Nak menunjukkan kita punya perjalanan agama ni sebenarnya masih belum kita faham perjalanan dia. Banyak yang kita belum belajar, belum faham, belum reti, yang kita tak ada hati nak buat kerja-kerja agama. Kalau kita faham tuan-tuan, macam saya sebut tadi lah, dah taat gila dah. Macam mana? Ya Allah, ni je yang mampu aku buat. Tu pun suruh berlalai. Semayang pun bukan duk ingat kau sangat, ngantuk lah, letih lah. Tu pun aku paksa-paksa gagah-gagah je. Ya Allah, semayang lah, baca Quran lah, selawat lah. Sabit kalau saya saja nak buat, bukan datang daripada hati dan perasaan aku. Aku ni paksa je. Ya Allah, ya Allah, kau bagilah aku rasa kasih kat kau, cinta kat kau, sayang kat kau, minta. Dan memang macam tu pun patutnya kita kena dapat. Macam tu pun kita kena buat. Jadi yang terdekat saya rasa saya nak sebut tahun ni dulu, Raya Jumaat. Selalunya bila Raya Jumaat ni, dia orang ada kumpulan yang dia viral sikit. Apa? Ada sembahyang raya, ada sembahyang Jumaat. Dah sembahyang raya tak payah sembahyang Jumaat. Tu bagi betul dulu. Betul dulu. Saya tak mau syarah hadis-hadis apa. Saya nak sebut prinsip yang diajar oleh para ulama kita. Mudah kan? Tuan-tuan tolong jawab pun. Tuan-tuan boleh jawab dah. Dan kalau ada orang bagi pendapat macam ni, tuan-tuan kick dia. Sepak terajang bagi plain kick lah. Saja nak guna bahasa kasar sikit ni kan. Pasal apa? Kita dah diajar asuh dengan ilmu yang betul oleh para ulama kita lah. Tuan-tuan jawab. Sembahyang raya apa hukum? Sunat muakkad. Pandai. Sembahyang Jumaat apa hukum? Wajib. Tu mana nak kena buat? Yang wajib buat apa? Sembahyang raya ke sembahyang raya ke sembahyang Jumaat? Tu mana yang boleh tinggal, mana yang tak boleh tinggal? Sembahyang raya boleh tinggal, sembahyang Jumaat tak payah tinggal. Tuan-tuan tak tengok hadis. Kalau ada hadis pun tuan-tuan kena faham macam ni. Jangan buat bodoh, jangan kena kencin. Apa dia? Mesti ada maksud dia. Para ulama dah selesaikan. Bukan para ulama tak tengok hadis. Orang yang sebut hadis tu, dia kata kalau dah sembahyang raya tak payah sembahyang Jumaat. Dia bodoh hadis. Dia tak reti macam mana nak selesaikan hadis tu. Dia hanya tengok satu hadis tu untuk menghukumkan semua keadaan hukum Islam yang ulama' dah buat kesimpulan dalam kitab. Boleh faham saya cakap apa kan? Siap Ustaz. Itu isu pertama. Isu kedua, jadi saya bilang, dah sebut angka tu, saya bilang ambil lah. Biar kita boleh tertib hari ni. Kalau saya sebut lagi 12 kalau tuan-tuan boleh ingat muna, renda, muna, nala, 12 perkara Ustaz sebut hari ni. Contoh. Isu kedua, pasal esok yang terdekat sekali lah, puasa saya sebut sekali lalu dah menyambil itu. Bab apa? Bab takbir muqayyad. Pasal kita Aidil Adha ni esok subuh, atau istilahnya esok hari Arafah, pasal kita esok 9 raya hari Jumaat, dah disunatkan takbir mengiringi apa-apa sembahyang. Sembahyang fardu ada maklum kita, termasuk sembahyang tu, sembahyang sunat, sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah, yang mana ada qabliyah ba'diyah, sembahyang duha, apa-apa sembahyang, hatta sembahyang mayat sekalipun. Katalah esok misalnya, atau malam ni ada kematian, kebumi esok pukul 12 tengah hari, habis-habis kebumi siap, mandi, kapan nak sembahyang macam mana? Sembahyang mayat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saya sebut pekah je, hadis-hadis. Banyak nak sebut hadis-hadis ni. Pekah paling senang belajar. Pasal apa? Siap. Atas disiplin mazhab je. Ambil tu pun ada yang tak biasa dengar pun. Betul tak biasa dengar. Perak. Sembahyang mayat dengar ada takbir raya. Tapi jangan salah dengar. Tak lagi semua sembahyang mayat dia sembahyang takbir raya lah. Orang duk cerita ni dalam takbir muqayyad ni, Arafah, Aidil Adha, lagi hari yang boleh takbir je lah. 11, 12, 13. Selagi tak terbenam matahari hari 13 hari tasyrik tu, boleh mula dengan subuh esok. Dia ada istilah takbir muqayyad. Muqayyad tu bukan saja sembahyang fardu. Kita sembahyang fardu kita faham dah. Apa-apa jenis sembahyang, hatta disebut oleh ulama yang hukum dia nama macam sembahyang, nama dia sembahyang, pasal syarat dia sembahyang, sujud tilawah, sujud syukur sekalipun. Kita dah dapat nikmat saja. Itu akad nikah raya kedua.
Jadi contohlah kan, akan semayang apa? Habis semayang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada takbir muqayyad. Pasal dia mengiringi solat. Ambil wuduk, semayang sunat wuduk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Cuba takbir lah sikit. Takbir yang mutlak sedia faham saya tak payah sebut lah. Pasal ada yang mudah-mudah. Macam mana kalau ada sedikit soalan lagi tu, tanya kod apa-apa yang tak faham itu. Itu yang kedua, buat takbir. 3. Antara bab sembahyang raya pun saya tak payah sentuh lah kan? Pasal maklum ada benda maklum sangat. Atas tajuk kita pun korban, okay. Korban atau hukum asal sunat muakkad bagi satu isi rumah. Saya nak suruh cari pun memang masa ada lagi, tapi kelang kabut ni nak buat surat, kalau dengan masa kita lah ni dan tarikh tutup pun dah tutup, 27, 28, 29 tutup dah, rasa tak? Veterina tutup dah semua kan. Coba kau tak boleh lah. Tuan-tuan buat underground punya tak apa, jumpa beli kambing, cakap siang pandang-pandang kan, cakap malam dengar-dengar macam tu kan. Betul saya punya bahasa tak kan? Buat apa? Takut lagi ada orang buat laporan pula lagi 1,000 kan, jenuh ke kan. Kambing beli 600 kena denda 1,000 tak badan. Tuan-tuan buat macam sembelih ayam je lah, cari ada tempat sembunyi sikit, sembelih kambing ni kan. Yang tu nak buat underground, it's up to you. Ataupun Felda ni pun kot tak ada rela duk pusing ronda, polis pun tak masuk untuk mengikut, tengok siapa yang ikut SOP ataupun tidak. Mana mandai lah mereka cari jalan untuk buat ibadat. Yang itulah kan. Saya bukan nak anjurkan supaya langgar peraturan, tapi dah terlambat, tapi masih ada kesempatan. Cari pandai-pandai kan. Yang itulah. Binatang korban yang disyaratkan mesti cukup umur. Saya nak isyarat-isyarat aja. Pasal ada benda dengar detail sangat lagi, boring lah cerita tu. Saya nak fokus ada benda-benda yang mungkin kita buat silap. Yang itulah. Mesti cukup umur. Paling besar orang kena ambil perhatian dalam bab cukup umur ni, orang ternak tu. Siapa? Dia yang sepatutnya kena ambil perhatian bila berapa umur tu, lembu tu. Sepatutnya dia kena ada surat beranak. Tak payah daftar lah Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi bila beranak je lembu tu, pasal nak pastikan 2 tahun. Kalau tengok dia punya gigi, memang kadang boleh gaba gigi. Lembu mesti umur 2 tahun ke atas. Kambing biasa mesti 2 tahun ke atas, tak boleh kurang. Tak boleh kurang walaupun sehari. Dan tahun tu tahun Komariah. Tapi kalau kibas, kambing biri, dia dengan tanggal gigi adalah cukup. Walaupun setahun kan. Tapi dah tanggal gigi. Biri-biri dan kibas dia special sikit. Pasal dia badan dia cepat besar berbanding dengan binatang lain. Tambah unta lagi lah. Dia umur 5 tahun. Yang ni pun lama-lama saya tak sebut tak kalau. Unta pun tak label nak sebut, tak praktikal pun. Tapi hukum kena belajar. Pasal kok ada unta nanti. Apa nak sebut? Jadi umur. Jadi orang yang jual lembu kena ambil perhatian tentang tu lah. Pasal dia atas mana orang beli, dia beli. Dia kata ni cukup umur, ni cukup umur ni. Padahal tak cukup umur, dia nak bagi laku. Tunggu tahun depan, lambat nak dapat duit. Ni pun lembu masih mahal lagi misalnya. Dia pun perlu duit, dia jual je. Sekali lalu macam tu. Jadi kena ambil pasal bab ni. Bila orang yang istilahnya dia tak rasa Allah Ta'ala pandang dia, dia tak rasa apa yang ada pada dia ialah amanah, dia dunia telah mempengaruhi dia, yang penting dia masalah. Kadang kita tengok, kalau saya lah, saya tengok dia orang buat turun lembu kecilnya, mudanya. Saya sebut tu berdasarkan saya punya experience lah kan. Macam mudanya lembu ni. Kalau dia bunyi pun, dia tak bunyi lembu balir. Lembu bohbil lah itu dah. Lembu 2 tahun. Dia bunyi apa? Bunyi anak lembu. Dia saya bunyi-bunyi binatang ni pun memang biasalah orang kampung kan. Bunyi-bunyi binatang ni biasalah lah. Kalau bunyi binatang sikit, kalau disemput pun, bunyi 2 tahun tu boleh kenal kan. Ni badan besar tapi sikit contoh. Kaedah kita walaupun badan besar, yang lembu umur cukup. Kalau kecil pun, tapi memang dia ni spesies kecil, sah
untuk lembu, ialah lembu. Kalau kambing besar kali pun, besar lembu. Bahasa kita besar gajah kan? Maksudnya besar lah. Tapi satu habuannya, besar kambing. Walaupun besar dia besar lembu. Tapi kalau ada lembu, besar kambing je. Tapi nama dia lembu. Dan dia spesies lembu. Dia cukup untuk 7 orang. Boleh faham? Oh, tak faham? Tak faham tanya lagi. Apa benda lah orang tua ni hancur katanya. Okey, sikit. Dan jangan gatal pergi buat korban dengan rusa. Siapa? Rusa mahal. Ustaz, pahala lebih sikit. Tak boleh. Binatang yang tak masuk dalam kategori yang boleh buat korban, tak boleh. Walaupun rusa tak boleh. Kijang. Selembu sekalipun tak boleh. Selembu ni seladang kahwin dengan lembu kan. Benar dia. Cuma sekarang ni tak apa masyhur dah selembu-selembu ni. Ni zaman saya, zaman sekolah menengah dulu bunyi selembu-selembu. Dan ni tak tahulah, saya pun tak duduk bahagian veterina apa. Tak apa nak ambil peduli bab-bab pembiakan binatang-binatang kat Malaysia ni. Baik, sekali lalu saya sebut dah bab umur, kemudian sembelih lah. Syarat sembelihan, kalau nisbah urat kita dalam Syafi'i, mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, 2 urat je kena putus, dah halkum mesti duduk di atas. Ada adab jaga sembelih tu. Yang penting putus 2 urat tu, dah halkum duduk atas. Itu syarat besar yang qaul mutamat dipakai. Nak jaga adab semua, mengiring di atas lambung kiri, menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat tu apa? Kita nak sembelih nanti kita menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat. Jadi mesti lembu tu duduk betul lah kan. Dah tak boleh dah, lembu pula liar pula, jumah pulai bagi jatuh apa. Ini itu je, dan nak tarik pusing pun tak boleh lah, sakit. Dia terajang, dia cendeh apa payah macam mana? Balah yalah. Allah. Dan bercermat sikitlah buat lembu ibadat. Macam apa? Kalau betul caranya, kalau liar pun dia boleh jadi jinak. Saya ngaji ada tok guru pesan gini. Ni betul, kadang betul juga bahasa dia tu, dia kata macam ni. Dia kadang lembu ni dia tengok dia nak liar tak liar, dia tengok tukang sembelih. Kalau tukang sembelih tu liar, lembu tu boleh liar je. Hoi, siapa tukang sembelih? Sorry saya bukan nak niat kata apa. Kalau tukang sembelih ni orang baik-baik, tapi syarat dia urus lah, dia yang urus lah. Rugi lah, lembu tu liar pun ada cara sebenarnya, ada cara. Kita apa kaedah nak pergi liar lembut lembu? Kaedah syarak lah, doa lah, ya Allah. Tak boleh cakap je, tak boleh cakap mulut lagi, orang pelik lah apa cakap dengan lembu ni kan. Cakap hati ke hati. Dalam hati, contoh kan. Dalam hati tuan-tuan tak dengar, saya nak luahkan. Weh lembu, jangan nak buat korban kau ni. Kau ni binatang ibadat, takkan aku nak kasar dengan kau. Tenang-tenang lah sikit, jangan kelang kabut sangat. Ya Allah, kau lembutkanlah, jinakkanlah lembu ni untuk mudahkan aku buat ibadat ni. Itu petua kan. Tak, walaupun doa Melayu aja. Tapi ada munajat kita dengan Allah Taala, minta dengan Allah Taala. Tuan-tuan, tak mustahil, lembu tu elok lagi batu, relax. Kita pendekkan, sabab buatlah kan. Bagi tali tambat tu dekat ke tiang. Kalau tuan-tuan bagi tali dia panjang, dekat 20 depa, dia dan lari pokok manggis cabut tuan-tuan. Pasal dia ada lajak, dia ada kederat. Kalau bagat dia 150 kilo tarik pokok manggis boleh tumbang tu. Tali pula ikat ke atas sikit, pokok manggis dia buat lari. Pendekkan tali dia, rendahkan kedudukan tali, tarik. Teknikal buat dah diajar lah ni. Pusing badan dia 2 kali, waktu keluar celah kangkang dia kan. Satu tali lagi ikatkan tengkuk, pusing. Masuk belah tangan ni tengah, pusing belah ni, nak ikut lawan jam ke, arah jam ke, tapi ikut tawah tu lagi baik lah. Pusing 2 kali, lalukan ikut bawah kangkang dia, tarik kan, tarik, syait, pum, bang. Ada teknikal lah, ada cara. Tak payah pergi bedil dia lah, pum, bedil, suf. Ada juga pasien tu. Tuan-tuan kot tak bisa tengok, mujur lah. Boleh. Isu besar dalam sembelih ni, tukang sembelih dia mesti dapat kuasa. Pasal bukan lembu dia, melainkan dia yang buat, memang lembu dia, ada masalah. Bila tukang ni maksudnya bukan dia punya. Jadi benda besar dia kena dapat kuasa. Kalau lembu tu milik 7 orang, dia kena dapat milik 7-7.
untuk kuasa sembelih tu. Kalau 6 orang bagi sembelih, seorang tak bagi sembelih, macam mana nak sembelih? Jadi jangan mentang-mentang tukang sembelih, Cik buat macam lembu kita, sembelih ikut dan dia. Mesti dapat kuasa tu. Tuan-tuan tak dapat arahan surat kuasa ni, tuan-tuan tak ada kuasa untuk sembelih. Itu kalau memang lembu tu kongsi beli, katalah contoh gitu kan. Tapi kalau saya bagi contoh macam tu. Tapi kalau lembu ni pihak masjid urus, ataupun satu orang telah diwakilkan untuk membeli apa semua, sekarang diserah dah dari wakil untuk dia, bagi nama, tolong niat untuk ni. Kalau tak niat pun dia kata tukar sembelih. Sembelih ialah niat orang yang urus tu, dia niat. Kalau tuan milik tu ada, tuan milik tu niat, dia hadir. Dan dia tak perlu hadir pun untuk dia nak niat. Pasal dia boleh dengan menyerahkan pada orang yang ngurus, ataupun nak serah pada orang sembelih, itu hal. Kalau saya suka hampa niat lah, aku tukar sembelih ya. Pasal nak niat tu memang ada cara mudah nak niat kan. Nak ingat satu-satu kan sedang tu. Nama siapa, nama pula tak pernah jumpa. Junuh sebut, kaedah dia, ya Allah, inilah korban dan akikah berarti mana mereka yang tersebut di atas kertas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Boleh, siap. Tu masalah niat. Jadi orang nak sembelih kena ambil perhatian situlah. Dan orang peserta-peserta pula, kau kena faham lah, bila kuasa, tuan-tuan kena bagi kuasa kat dia. Tuan-tuan bagi duit katalah 800 satu bahagian. Contoh macam mana? Ni saya bagi duit ni serah pada jantung ketua masjid. Contohlah kalau masjid, kalau siapa yang urus ni, kalau dia nak serah lah. Kalau nak beli, kalau beli, dia beli, maksudnya dia share. Bila share, dia yang kena bagi kuasa. Pasal dia salah satu orang yang kongsi lembu tu. Jadi dia yang kena bagi kuasa. Melainkan dia lepaskan kuasa dia, wakil supaya orang lain maklumkan dekat orang tekan sembelih tu, kuasa telah diserahkan ke dia melalui orang ni. Mesti macam tuan-tuan jadi Tok Naib nak akad nikah. Takkan aku Tok Naib ni, tiba-tiba Tok Naib, aku pegang tangan, aku nikah je. Siapa wali? Can you understand me? Kuasa tu. Pasal dia ibadat. Siapa tak dapat kuasa, macam mana nak boleh buat ibadat tu? Jadi kalau bab wali, kalau kita faham, kalau bapa ataupun siapa yang duduk wali untuk nikah, barulah Tok Naib boleh menikahkan orang. Macam itulah tukang sembelih, bila kuasa dah dapat daripada pemilik lembu, barulah boleh dia sembelihkan untuk orang. Tengok kan, faham? Sikit isu ini, tu lembu yang YB bagi tu, siapa punya lembu? Lembu pun bukan dia punya. Pasal apa? Pasal peruntukan keraian. Setiap Dewan Undangan Negeri atau Parlimen misalnya, dia bagi 20 ekor. Macam mana? Dia pun bagilah ke masjid-masjid untuk buat korban. Siapa punya? Dia bagi kat siapa? Dia bagi kat jantung kuasa. Milik siapa sekarang? Nak niat atas apa? Inilah sembelihan parti ABC. Contoh macam tu. Inilah pertubuhan XYZ. Macam tu. Dia bukan orang nak dapat pahala apa. Tuntutan kepada orang hidup, tuntutan kepada satu ahli bait, bukan tuntutan kepada pertubuhan, bukan tuntutan pada parti. Dia kata kita kan tak faham tu. Nampak macam satu sudut ibadat kan, pula tu berebut pula tu, aku nak nama dia lah gitu. Jadi yang sepatutnya yang dia kena keluar belanja, dia tak keluar, cibuh nama dia pula. Itu dah berbuah nama satu hal, rupanya nama je, tak jadi habuan dia pun, buah nama je. Kalau ikut, bila buah nama dia, ikut dia lah, dia nak agih. Ada agihan ni, saya sebut agihan. Ini kena agih lah ikut prosedur dia. Maknanya ni pula tu asal tu dia punya. Kalau dia nak habis agih yang wajib, yang lain aku nak bawa balik, ikut dia lah. Dan nama dia mata putih mata orang masjid. Senang je, kita urus semua, dia buat balik lagi. Tinggal tulang je kat kita. Kalau duit dia satu hal, ni bukan duit dia. Yang YB tadi bagi tu, YB pula apa? Tan Chong Chong, Cako Tiao, Utazah Cako Tiao, Ustazah Yong Taufu. Siapa tu? Tanya lain Memang ada dulu. Dulu kita parlimen Ustazah kan, Ustazah Tan kan. Yalah, sambunglah belakang tu. Saya sebut Tan jugalah. Nak saya buka orang tu menyambil je. Ada orang tak faham dah tadi tak duduk gerik tu lain pasal pergi buka tengok semak sabu ahli parlimen dulu.
Apa cerita ni? Cerita masalah milik tu. Baik, nak niat apa saya sebut sekali lalu, boleh campur korban apa, ada sedia maklum. Dia tak faham, tanya sekali lalu. Agihan, pasal saya nak sebut ni nak fokus pada benda-benda yang kadang kita cuai, yang tu je sikit. Bila nak agih, kaedah asal hukum ibadat kurban sunat, dia tak jadi wajib melainkan sebab nazar. Ya. Nazar wajib sedekah semua. Orang sembelih tak boleh makan, dan siapa di bawah tanggungan dia, isteri dia, anak-anak yang di bawah tanggungan dia tak boleh makan kurban dia, akikah dia. Pasal istilahnya, jika yang tu adalah kurban atau akikah nazar. Kalau ibadat sunat, dia tak wajib sedekah semua. Sekurang-kurang untuk satu bahagian, baik bahagian lembu ataupun bahagian kambing, satu bahagian sekurang-kurangnya mesti ada kadar yang kalau kita bagi yang mentah, orang yang dapat tu dia boleh bergulai itu maksudnya buat gulai. 200 gram buat gulai tak? 200 gram. Kena tahu 200 gram banyak mana? Buat goreng kunyit pun tak cukup buat apa? Buat recah goreng bihung. 200 gram. Gulai ni sekilo pun, sekilo lah sedap. Okey, satu bahagian sekilo. Saya rumuskan bahasa mudah itu, satu bahagian sekilo. Dan wajib sekilo ni mesti atas kaul yang mutamad. Pendapat kaul dua saya akan abaikan dalam bab ni. Saya cerita dipakai dalam mazhab untuk jaga pendapat yang kalau kita buat ni siapa pun tak petikai kita. Khasnya dalam kita mazhab Syafi'i. Satu bahagian mesti 1 kilo, dan 1 kilo ni wajib mesti beri pada orang yang bertaraf fakir miskin. Dalam pengagihan korban, dia tak ada asnaf 7, asnaf 8, ada 7 lah. Tak ada asnaf 8, tak ada. Asnaf dalam bagi fidyah, kifarat sumpah, nazar, bagi daging korban, fakir miskin je. Dia tak ada asnaf 8, tak ada. Ibnu Sabil, Sabilillah, tak ada. Tak ada. Jadi kena mengaji khas lah bab fakir miskin. Macam mana nak kenal? Sekali lalu saya sebut itu. Jadi mesti ada pastikan siapa fakir miskin yang dapat abuan tu. Dan kena kenal siapa fakir miskin tu. Saya selalu buat misal gini. Kalau katalah kat sini ada 10 ekor lembu. Jadi kalau 1 juh kali 10 dah 70 bahagian. Yang mesti tuan-tuan jaga sangat, 70 bahagian tu mesti dapat kat fakir miskin, wajib. Andai kata kampung kita ni ada satu je, seorang je fakir miskin, seorang je, seorang je fakir miskin kampung ni, contoh, seorang, 70 kilo tak boleh orang lain dah, mesti kat dia. Punya pasal lah dia nak jual ke, dia nak buat sate ke, dia nak jamu balik, punya pasal lah. Dah dia bagi milik kat dia, milik dia lah. Dia jangan dengki pula. Tuan-tuan nak kalau hari raya bagi jadi bagi miskin. Dapatlah. Selalunya kaedah pengagihan orang tak pandang hak tu. Orang kaedah dia apa? Sembelih, potong, timbang, lepas tu kira rumah apa? Beri seluas mana yang mungkin. Kalau ada 50 ekor, bangga tu sampai pekan gerik sampai tu. Daripada bersiap ni boleh bagi pekan gerik tu. Ni benda riak apa lepas semua ni. Contoh ni, masuk camp, base camp pun masuk semua. TV sampai wanong tu. Kita punya kurban tu bersiap, gagah perkasa. Bukan macam tu kaedah pengagihan. Kaedah pengagihan keutamaan ada bagi miskin. Tu saya bagi contoh tu. CP tu kalau faham, yang tu mesti bagi lulus. Maksudnya satu bahagian mesti ada 1 kilo untuk bagi miskin. Tu yang saya bagi contoh. Kalau ada 100 orang pakai, kalau ada 20 ekor lembu, 140 kilo banyak sama mesti kat dia. Maksudnya setiap bahagian lembu tu, satu tu mesti ada kat dia. Satu kat dia. Yang lain tu punya pasal lah nak bagi macam mana pun. Pasal yang tu ialah pembahagian yang wajib. Pasal mesti satu bahagian tu bagi pada ahli dia. Apa? Fakir miskin. Kalau tak ada fakir miskin sini, semua ni elit je, semua kaya-kaya, jutawan belaka. Tuan-tuan kena cari satu fakir miskin kampung yang luar pada sini, yang paling dekat. Bersiar tepi sebelah apa? Menderiang. Lagi? Bongo. Bongo sana ada. Bongo. Cari. Sekurang-kurangnya satu.
Sekurang-kurangnya satu. Untuk nak bagi juga orang bersiar ni, yang tu orang kaya. Kalau saya kata kaya dia, dengan masalah saya. Jadi nak bagi sah macam mana, mesti satu orang bongong yang fakir miskin tu mesti dapat. Jadi kalau nak fokus dekat dia, kalau katalah bongong pada seorang aja fakir miskin, kalau ada 10 ekor lembu tadi, 70 ekor kat dia. 70 kilo kat dia. Itu kalau korban sunat. Kalau korban tu wajib, jawab. Semua dia punya. Faham? Yang ni yang bagi clear sikit. Buka skru, adjust, bagi faham. Skru balik. Ya, asal nazar dia wajib sedekah. Tuan badan memang tak boleh makan. Istilah sedekah ni memang asnaf besar dia bagi miskin. Satu kalau kambing macam mana? Nazar ni. Sembelih macam mana? Ambil ekor ni. Sampai fakir miskin tu kata macam ni. Perali saya ke? Ni bukan perali, ni hukum. Awak pun tak faham punya hukum tu. Memang kamu punya. Hak kamu. Memang pasal saya nazar dan kamu bagi miskin. Kamu punya. Semua kamu punya. Kalau selalu bahas kitab sebut kaya-kaya ni masalah korban sunat. Kurang-kurang saya sebut sekilo ni. Selalu masyhur disebut up sikit macam mana? Bagi 3. 1/3 tuan, 1/3 kaya, 1 kaya miskin. Dengar contoh saya bagi. Kalau daging tu katalah kambing, contoh kambing lah kan, satu bahagian, katalah daging kambing tu dapat 60 kilo. Banyak kan tak? Buh je lah kan, contoh lah. 20 kilo, 30 untuk mudah kira, 30 kilo, daging saja 30 kilo. Kalau bagi 3, tuan kambing, tuan buat korban tu 10 kilo. Kalau pakir tu miskin dalam kampung kita ada seorang 10 kilo dia seorang. Untuk kambing tadi tu. Untuk kambing tu. 10 kilo ni untuk orang kaya. Orang kaya ni ada semua kaya. Beda lah seorang 100 gram kalau nak bagi semua. Pasal apa? Orang kaya sepatutnya bukan dia terima daging korban. Sepatutnya dia orang sendiri setiap rumah buat korban. Boleh? Faham? Pelik lagi tak? Kalau tak biasa belajar pelik lagi tak? Macam mana ni pelik ni? Pelik ni? Bukan pelik, tak dah belajar. Kalau pernah belajar tak pelik lah. Clear satu. Kadang pernah belajar tapi tak berapa dia ambil kisah. Okey, yang tu sekali lalu pengagihan. Yang SOP saya yang ada sekarang ni saya tak sebut lah. Sikit lagi gini. Dan kaedah kita setiap pekerja hatta antara kerja tukang sembelih tak boleh diberi atas jalan upah. Yang tu bukan tak boleh bagi, tak boleh bagi atas jalan upah. Sama ada bersyarat tak bersyarat, tapi tak boleh bagi atas jalan upah. Tak boleh bagi atas jalan upah. Jadi macam mana nak tahu upah tak upah? Itu atas niat orang yang bagi. Jadi kalau orang tu dia yang urus sendiri, orang yang buat korban tu dia urus sendiri, memang dia lah niat tu. Siapa pengurus, kalau pengurus dia sebagai tukang amanah, dia tak boleh bagi pandai-pandai pasal dia ada tanggungjawab yang dia kena selesai. Jadi orang yang diupah untuk buat kerja, tambahlah ni dah ada senarai 10 orang pekerja lah. Pekerja ni tukang sembelih siapa? Tukang sembelih bagi RM50 contoh. Habuan dia ni RM50. Katalah tukang lapah apa, kita yang ni bagi RM20. Yang ni habuan orang buat kerja. Jadi kita bagi dia bukan kita janjikan upah daging, tidak. Kita bagi dia kerja tu bukan bagi upah daripada daging korban, tapi upah tu suku lain, asing daripada daging korban tu. Jadi kalau disepah RM20, bagi RM20. Yang daging korban orang lain pun dapat satu plastik, dia pun satu plastik juga. Pasal dia buat ahli kuliah juga. Habuan dia satu plastik, walaupun dia buat kerja banyak, habuan dia dah dibagi dengan sebab kita dah bagi upah hari. Yang tu habuan upah. Yang ni habuan beda, upah beda. Kalau tak bagi pun dia tak boleh kata apa, siapa? Dia bagi kerja bukan peri, kita dah bagi habuan upah dia. Boleh faham? Macam mana pun tak boleh bagi lebih ke? Boleh, tapi jangan bagi atas jalan upah. Macam mana nak tahu jalan upah tak upah? Innamal a'malu binniyat. Kan Rasulullah kata gitu. Macam tu lah kita guna sikit isu tu. Innamal a'malu binniyat. Faham? Kita bagi tu tengoklah niat.
Maksudnya kita nak bagi. Tambah pula yang buat kerja ni selalu kadang yang ringan tulang apa? Yang susah-susah tu lah nak buat kerja tu. Dan dia buat kerja tu bukan pasal dia susah. Silap. Bukan kita bagi tu bukan pasal dia tolong tu, tapi pasal dia memang orang susah. Memang sepatutnya habuan dia. Bagilah. Jadi kita bagi tu bukan di atas dia buat kerja, tapi di atas memang dia orang susah, memang habuan tu sepatutnya dia dapat. Bagilah. Jadi macam bukan tak boleh bagi. Dengar. Ada orang dia macam alert sikit bila selalunya misal siapa tukang sembelih, dia akan diberi kepala. Kepala ni tukang sembelih punya misalnya kan. Kemudian kita ambil kepala bagi. Mana boleh bagi tukang sembelih kepala? Siapa? Mana boleh bagi jadi upah? Kata bukan upah. Aku saja nak bagi kat dia kepala kat dia. Ikut dia lah. Ikut dia. Ikut aku lah, aku nak bagi. Boleh faham? Nak bagi orang lain pun. Tambah kadang-kadang ada orang dia marah nak uluh kepala. Bukan semua orang suka kepala kan. Tak percaya try tau kan. Ada orang hantu kepala. Dia sembelih dia cari kepala dulu kan. Macam-macam orang. Tak percaya tu tajuk tengok lah masyarakat macam-macam. Ada yang memang nak hati aja, ada yang nak perut. Perut dia nak perut kitab je, perut lain tak nak. Dia memang ada passion. Ada orang dia boleh cari butir dulu. Butir orang bersiap hang. Nak butir dulu. Ada orang sebelah cari ekor dulu. Ekor tu hak aku. Ustaz, ekor saya nak boleh. Dia minta macam mana? Bukan masalah dia kerja, tapi masalah dia minta. Boleh bagi? Bagi atas apa? Hebah. Bagilah. Bukan tak boleh bagi langsung, tapi tak boleh bagi atas jalan upah. Kalau katalah dia tukang sembelih, selalu orang bagi kepala. Tengok kita tak bagi kepala, muka basah. Balik tu menyumpah siap. Tak biasa lagi Kampung ni tak biasa lagi aku sembelih orang tak bagi kepala kat aku. Tak biasa lagi tak. Bahkan dia minta tolong sembelih kan. Apa dia? Tolong je lah. Dia nak bagi ambil lah. Tak bagi balik tolong. Kalau tak sembelih tu tak boleh buat kerja apa lagi. Kita pergi tolong dengan sebab tu selesai korban dia. Bismillah seram jalan balik lah. Lagi dia nak hantar daging je. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah marilia kafi. Allah cukup untuk aku. Kita bukan nak daging pun. Dengar, bila kita tak niat nak daging kumpul-kumpul mari. Bila kita nak daging, tak ada korban langsung tahu ni sampai ni. Itu datang satu plastik. Tu dia, semua daging lembek-lembek. Lembek-lembek, tak ada daging ketul satu pun. Mengepek pula dah. Dah lah dapat. Jaga sikit lah. Ada adab tu pun jagalah. Bab mengata kan. Kita pun sepatutnya kaya kita buat korban. Dah lah dapat, pergi mengepek pula. Sikit sangat. Dulu banyak agak 5 kilo. 300 kering. Ni sikap-sikap yang tak sepatutnya ada kat kita lah. Dah bagi tu ambil lah. Kaedah sedekah ni macam mana? Rasulullah dia bagi kambing ni. Maksudnya bagi apa? Bagi kaki kambing ni. Rasulullah kata apa? Alhamdulillah. Kaki kambing pun. Kita kalau bagi kambing, ingat aku tahap makan kaki kambing. Sikit lagi dah sebut. Ada orang memang kaki kambing tak nak. Saya nak kaki kambing. Dia nak kaki. Dia minat kaki. Dia bok, tak bok apa semua dia keti. Dia memang suka tu. Pasal dia tahu. Dia memang pada dulu dia buat kaki. Okay. Macam mana pun tu sikit lah. Ada gurauan sikit-sikit tu sambil ya. Tapi asal nak fokus. Dia bukan tak boleh bagi kepada orang yang buat kerja. Tapi takkan bagi atas nama upah. Jadi untuk supaya jangan jadi macam tu macam mana? Siapa buat kerja ni. Kita bagi habuan dia buat kerja tu. RM5, RM10 ke bagilah untuk nama yang ni pun. Dia pun kata kadang-kadang kita bagi dia tak nak pula. Saya tak nak, saya bukan nak buat duit. Saya bukan daging pun saya tak nak. Saya main ni jiran, tolong-tolong je lah. Ni pun berapa ni pun banyak dah daging rumah saya. Saya mari nak tolong lah. Tolong. Macam mana pun ambil gilah. Dia ambil dia kata ni sedekah buat kenduri balik. Kan kita punya muamalah masyarakat macam tu. Baik. Itu sekali lalu dalam masalah upah. Situ dulu kot. Ni sebab saya nak cerita malam ni atas janji saya tadi soalan lah. Kalau ada sekitar apa saya sebut tu kenaan bahagian korban ni. Saya tak mula-mula je sebut angka dia tak kebir melihat tak sebut angka belakang tu. Ada soalan? Kalau tak ada kita tangguh dulu.
Tali tu. Oh. Ya. Soalan tanya, adakah memang peserta yang nak niat ni dia mesti kena pegang tali ke? Yang tu saya kata kena kuasa tu. Kalau kena pegang tali tu memang dalam kitab sebut dan pegang tali tu nak sebut macam mana? Dia kes memang kalau contoh kita beli kambing, takkan sempurna milik kambing kita tu dengan korbat kambing. Korbat kambing ni bukan pergi pegang tekuk dia, bukan pergi pegang butir dia, pegang ekor dia, pegang tali tambat dia. Istilahnya rumah dia bagi kunci, tanah dia bagi geran. Boleh faham saya sebut apa kan? Kambing bagi tali. Boleh. Kalau beli barang berikan dia bagi beg plastik. Nah ni. Tu korbat, istilahnya korbat. Jadi kambing korbat dia mana? Tangan. Jadi bila dah tali di tangan, istilahnya sempurna milik kambing tu kita punya. Lepas tu bila dah sempurna, bila kita nak serah pada orang ni, ni ajalah, ni kambing ni saya dapat korban. Saya wakil kamu ke sebelah. Siap. Tu antara niat lah. Yang tu kalau atas jalan itu macam tu lah. Memang sebut dalam kitab tu pegang tali macam tu lah. Pasal nak tunjukkan korban sempurna. Dan boleh untuk niat ni bukan dengan pegang tali, tapi di atas kuasa yang kita bagi. Dobit dia izin. Izin ni kaedah dia, saya dah bagi faham tadi dulu dari sudut izin. Pertama, katalah ada orang nak buat korban untuk kita. Dia ada satu panggu kosong. Daripada sembelih kosong saja, dia kata, aku nak buat korban untuk mu lah. Mu izinkanlah aku buat korban untuk mu lah. Syarat izin dia tu mesti. Tak syarat dia pegang tali. Pasal lembu kita punya. Boleh faham? Lembu kita punya. Cuma kita nak buat korban untuk dia. Niat ke dia. Tuntutan asal korban bukan tuntutan korban tu untuk kita buat dekat dia. Tak? Bila dia mampu, tuntutan korban tu kat dia. Boleh? Tapi dia tak buat. Tapi kita nak buat untuk dia. Boleh? Jadi macam mana supaya ibadat tu boleh sah kita buat jadi kat dia? Syarat dia izin. Serupa masalah ni dalam fiqah dia sebut macam masalah fitrah misalnya. Setiap orang wajib fitrah. Jadi hatta antaranya anak kita dah balik, asal wajib kat dia kena bayar. Kita bapa ni dia tak balik memang kita kena bayar, tapi bila dia balik kita tak boleh pandai-pandai nak bayar untuk dia pasal tuntutan terah tu atas dia, bukan atas kita. Bila kita nak bayar kena nampak balong umur lah ni dah 18 macam ni mu balik dah kan. Terah mu abah bayar tahun ni. Okey, terima kasih abah. Baru kita boleh bayar untuk dia. Dia tak boleh buat macam selalu. Siapa? Selalu tu dia belum balik lagi memang kita kena bayar, tak perlu dia minta izin. Pasal wajib atas kita pun bukan wajib atas dia. Pasal kita orang tanggung nafkah dia. Tapi bila dia balik, siapa wajib terah? Tuan badan. Jadi kita tak boleh bayar melainkan kena minta izin daripada dia. Okey. Tak faham pengaji lain tanya. Terkejut tu lah statement tu macam ni. Tak bisa dengar ni. Tak bisa dengar ni. Nak dengar ke mana? Tak bisa ngaji. Duk dengar radio. Dengar radio ni lagu lah tu. Radio klasik. Pihak ngajar tak mau dengar. Dengar pun ceramah dan motivasi. Mana nak dengar hukum hakam? Okey. Jadi asal saya sebut tu masalah kuasa tu lah. Jadi kalau kita nak buat untuk orang, minta izin dengan dia. Aku nak buat izin. Anakmu tak buat kekah kan? Aku nak satu abuan ni kekah untuk anakmu. Mu izin tak? Patutnya tuntutan asal bapak dia. Mesti minta izin. Baru boleh sembelih. Jadi tak perlu dia pegang tali. Jadi kalau orang yang jenis urus-urus kat masjid apa ni, bagi kuasa tu kat dia. Kuasa tu perlu. Kuasa tu lah yang menyebabkan kita dah hukum terniat itu. Kalau dia, katalah dia khianat sekali pun, kat kita dah selesai. Macam mana? Katalah kita nak buat korban, memang kita dah bagi serah izin kita kat dia, suruh dia urus. Ni duit saya bagi 700. Asalnya 600 setengah ya. Ni 700 lebih tu untuk urusan plastik apa akan nak buat upah ke, ikutlah katanya. Saya lebih pun kalau kata lembu tu harga kurang ke apa, tak kira lah tu, saya tak minta apa dah, tapi buat korban untuk saya. Dia dah serah dah izin tu, tak perlu pegang tali apa dah pun, tak perlu minta izin nak beli lembu lagu mana apa, nak pergi macam mana pun, dia dah bagi izin. Kuasa dia dah bagi, duit pun dia dah bagi. Orang yang urus tu yang kena pandai, yang saya kata tadi, kuasa telah diberi, kena faham siapa yang diamanah untuk pegang kuasa tu. Dia satu, kalau dia tak sembelih, dia pula kena transferkan kuasa sembelih tu kepada orang sembelih satu. Yang tu pun tukang sembelih je, nak niat siapa?
orang yang diserahkan tugasan tu, yang jadi jatuh kuasa pengurusan tu, dia yang aku yang nak niat untuk orang ni, dah masa serah duit pun dah buat borang siap dah. Ini saya dengan ini menyerahkan wang sebanyak RM650 mewakilkan kepada pihak pengurusan masjid untuk membuat korban bagi pihak saya. Siapa pengurusan masjid tu? Kita pengurusi. Kita tak pun boleh tulis nama khas kepada pengurusi urusan korban, ibadah korban dan akikah pada tahun ni, iaitu nama dia siapa? ABC. Nama dia ABC. Imam ABC. Apa nama Imam ABC tu? Khas dia ya. Apa-apa pun dia, niat pun dia, nak wakil pun dia. Mesti ada orang yang khas diserah kuasa tu. Itu isu niat. Boleh faham tu? Boleh faham lah siapa yang nak kena pegang tali, tak pegang tali tu? Okey lah tu. Ada soalan? Korban bagi orang yang dah mati. Masyhur kaedah kita, tak ada tuntutan orang mati untuk dia buat korban. Pasal dia dah mati. Tak ada tuntutan untuk dia buat korban. Untuk nak buat, dah tak dituntut. Tak payahlah buat korban untuk orang mati. Kalau nak buat, nak buat juga kan. Macam mana? Kita buat korban, niat kita, untuk ya Allah, inilah korban aku, pahala dia, kau hadiahkanlah untuk mak ayah aku. Itu boleh. Bahkan pahala dia, hadiahkanlah untuk semua muslimin muslimat yang tak buat korban. Pahala boleh niat untuk siapa yang niat. Tapi penama, kaedah kita masa Syafi'i satu kan. Dia tak boleh, inilah korban aku dan seluruh umat Nabi Muhammad yang tak buat korban. Tak boleh. Ataupun inilah korban mak aku yang dah meninggal. Tak boleh. Pasal istilah tak boleh, tak dituntut buat korban untuk orang yang dah mati. Ada riwayat hadis yang selalunya dia orang buat hujah kata boleh buat korban untuk orang mati ni. Dia kata ada hadis riwayat daripada Abu Hurairah menceritakan perbuatan Sayyidina Ali. Dia pernah korban untuk Rasulullah. Setiap tahun dia korban 2 ekor kibas, satu untuk dia Sayyidina Ali, satu untuk Rasulullah. Sampai sahabat bertanya, kata dia, Rasulullah dah wafat, hang buat korban untuk siapa ni? Untuk Rasulullah lah. Siapa hang buat korban untuk Rasulullah? Rasulullah dah wafat. Ada orang buat dalih hadis itu kata boleh buat korban untuk orang mati. Sayyidina Ali dah jawab dah dalam kes tu. Sahabat pun muskil lah, pasal dia orang tahu hukum mana boleh buat korban untuk orang mati. Sayyidina Ali kata, aku buat korban satu untuk Rasulullah ni kerana sebelum Rasulullah wafat, dia dah wasiat kat aku, dia pesan kat aku apa dia? Kalau kau buat korban, jangan lupa buat korban untuk aku. Wahai Sayyidina Ali. Jadi atas jalan wasiat baru boleh. Katalah mak ayah kita baru ni meninggal, tapi siapa-siapa lah pula yang meninggal ni, tapi sebelum tu, ataupun mak ayah kita meninggal lama dah, tapi dia pernah wasiat ni kat kita. Dia kata, katalah kita anak sulung lah, balung-balung, mak ni tak biasa lagi lah duk tinggal buat korban, nak nasihat gini lah kan. Mu bila ada duit ni tiap-tiap tahun, bila ada duit lebih, hak korban mu tu suku. Tapi kalau mu ada duit lebih, buatlah gatik untuk mak ning. Bunyi kerik lagi lah. tak betul punya bahasa Arab, tak faham. Bukan kerti ingat mu bahasa kerik ni kan. Buatlah untuk mak ni, nama dia. Sampai bila-bila mu duk hidup tu ada mu duit lebih, buat gilah kat mak ni. Ada wasiat tak? Ada tak? Kalau dia wasiat kata untuk tahun ni je mu buatlah satu korban untuk aku dah. Tahun ni lah, tahun depan tak boleh dah pasal tak wasiat. Jadi Sayyidina Ali buat untuk Rasulullah tu pasal Rasulullah wasiat. Hadis tu bukan dalil boleh buat korban untuk orang mati, tapi dia boleh buat korban di atas orang yang berwasiat. Pasal saya jawab soalan. Ya, betul. Wasiat tak semestinya daripada duit yang si mati, boleh daripada orang yang dia terima wasiat dan amanah tu, atau istilahnya dia buat atas tatawu'i, maksudnya sukarela dia buat untuk orang yang telah wasiat pada dia. Maksudnya kalau dia buat tu boleh buat bila masa, boleh buat bertahun-tahun. Ya. Bahasa tu kena berhati. Dia punya permission wasiat tu. Kalau dia bila-bila mu ada senang buat gilah korban untuk aku bila aku dah mati, kan umum bahasa tu tiap-tiap tahun. Bila ada lapang. Kalau kata dia untuk tahun ni mu buatlah korban untuk aku. Untuk tahun ni. Statement tu adalah menentukan istilah wasiat berangkai ataupun just one only. Once only. Okay. Baik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan
pertemuan kita ni mendapat manfaat yang besar, khasnya dalam ibadat ni. Takbir pun satu hal, nak mengaji pun macam-macam lagi, khasnya macam mana nak baikkan hati. Korban pun kalau kita buat, Allah Ta'ala tak pandang kita macam korban tu dari segi daging dan darah dia, tapi yang penting takwa kita tu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang nak sampai ke Allah Ta'ala ni, kata Allah Ta'ala, tak sampai daging dia, darah binatang korban, tapi takwa. Takwa tu buat tu dengan junjung perintah. Apa yang kita bicara ni, nak belajar dan nak faham SOP, term and condition, macam mana dalam kaedah kita syarak, khasnya dalam mazhab Syafi'i, supaya dia tepat. Yang tu lah sama. Dan kita buat tu junjung perintah Allah Ta'ala, pasal ni lah yang disuruh kita buat taat kerana ittiba'an li Nabi SAW, kena ikut contoh tunjuk ajar daripada Nabi yang kita faham melalui para ulama, yang ulama ni lah warasatul anbiya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, makin mensinar cahayakan hati sanubari kita, makin mengenalkan kita kepada dia dan menjadikan hidup kita ni bermaksud dengan dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.